Okay, saya bacakan dekat tuan-tuan malam ni kita bincang di sudut dua dimensi. Muka surat 184 juzuk ke-5 hadis nombor 3191 dan ke atas. Perbincangan tentang tafsiran surah Ar-Rum. Bab wa min surratir Rum. Masuk bab 31 tentang tafsiran surah Rum. Baik. Haddatsana Abu Musa Muhammad bin Musanna, haddatsana Muhammad bin Khalid ibnu Asmah, haddatsana Abdullah bin Abdurrahman Al-Jumahi, haddatsana Ibnu Syihab Az-Zuhri, Ubaidullah bin Abdullah ibnu Utbah an Ibnu Abbas, daripada Ibnu Abbas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Bakrin fi manahabatin fi munahabah alam ghulibatir rum ala ihtatta ya Abu Bakrin fa inna bid'a ma baina salasin illa tis'in. Qala Abu Isa hadzal hadisu hasan gharib min hadzal wajha min hadisin Zuhri an Ubaidillah an Ibni Abbas. Baik. Lepas lagi saya baca masuk dia. Hadis yang kedua. Haddatsana Nasr bin Ali Al-Jahnabi, haddatsana Al-Mu'tamir bin Sulaiman an abihi an Sulaiman Al-A'mash an Utaib an Atiyah an Abi Sa'id qala lamma kana yawma Badrin zaharatir Rum ala Faris fa'ajaba zalikal mu'minin fanazalat alam ghulibatir Rum ila qawlihi yafrahul mu'minuna binasrillah qala fafarihal mu'minun bizuhurir Rum ala Faris. Qala Abu Isa hadzal hadis hasan gharib min hadzal wajha. Baik. Hadis ni perbincangan hadis. Baik. Imam Tirmizi meriwayatkan beberapa hadis, ada 1 2 3 4 5 hadis mengisahkan tentang ayat Quran ghulibatir Rum ini. Ghulibatir Rum, alif lam mim, ghulibatir Rum. Ghulibatir Rum bermaksud Rom has been defeated. Rom ghulibat, telah dikalahkan. Tuan-tuan, kenapa benda ni sampai masuk dalam Quran? Kenapa benda ni sampai masuk dalam hadis? Ayat Quran sebut jelas Rom telah dikalahkan, namun Rom akan satu hari nanti akan bangkit menewaskan Parsi dalam tempoh bid'in 3 sampai 9 tahun. Perbincangan. Kenapa jadi macam ni? Disebutkan macam ni, saya baca. Kanal musyrikun yuhibbuna ay yazhara ahlul Faris 'ala al-Rum. Sesungguhnya orang musyrikin di Mekah itu sangat mengkehendaki orang Parsi menang. Sebab kita tengok bola MU lawan Liverpool, kita tak ada kena-mengena pun. Tapi kita punya semangat ni tuan-tuan, tengkak dekat sukan star tu, Allah, macam pasukan tu kita punya. Lagu ni lah. Orang Mekah ni tuan-tuan, mereka duk tengkak, duk bincang pasal Parsi dan Rom ni, serupa macam mereka sebahagian daripada Parsi dengan Rom tu. Dalam hadis sebut, Imam Tirmizi riwayat, kata Nabi, kanal musyrikun yuhibbuna ayyazhara ahlul Faris 'ala Rum. Orang-orang musyrikin Mekah, mereka sangat mencintai, sangat nak orang Parsi menang. Ya? Baik. Li'annahum wa iyyahum ahlul awsan. Kerana orang-orang Parsi sembah berhala. Rupanya yang menyatukan mereka itu sembahan. Orang Parsi sembah berhala lain. Orang Parsi sebahagiannya ada majusi, ya kan? Ada kaum majusi yang sembah api. Tapi poin dia adalah penyembahan kepada sesuatu, awsan, berhala ke, api ke, pokok ke, kita satu kepala, satu geng. Maka orang musyrikin Mekah yang menyembah berhala ni sokong yang sembah berhala juga. Baik. Wa kanal muslimun yuhibbuna ay yazhara Rum 'ala Faris. Dan orang-orang Islam di Mekah masa tu sangat mendoakan agar orang Rom menang. Bukan mendoakan, mengkehendaki, mencintai, mengharapkan orang Rom menang. Sebab apa? Li'annahum ahlul kitab. Sebab depa tu kurang-kurang walaupun salah, walaupun telah terubah kitab itu. Kita dah bincang tahun 300 lebih di Indonesia dalam bab-bab sebelum ni. Sekarang dah tahun 600 lebih dah. Maksudnya dah diubah dah, ya. Tapi walaupun diubah, tapi at least ada titik persamaan. Kita ada kitab, depa ada kitab. Kita kenal Allah, depa kenal Allah dengan cara depa, tapi at least ada kalimatan sawa bainana wa bainakum, kan Quran sebut. Ada kalimah yang sama. Sebut Ibrahim, depa tahu Abraham.
Sebut Musa, dia tahu Moses. Sebut Isa, dia kenal Jesus. Walaupun ada beberapa perbezaan di sudut pemahaman itu, tetapi at least ada ruang persamaan untuk bincang. Kalau nak dengan kaum yang menyembah berhala, tak ada tu tak ada nak teli kot mana. Kan? Maka tuan-tuan, kata Nabi, orang Islam nak orang Rom menang, nak empire Rom menang. Orang musyrikin Mekah nak orang Parsi menang. Baik. Wa kanal muslimun yuhibbuna an yazhara Rum ala Faris li'annahum ahlul kitab. Fadzakaruhu li Abi Bakrin, fadzakarahu Abu Bakrin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma innahum sayaghlibun. Baik. Maka tuan-tuan, bila tahun 615 Hijrah, tahun ke-6 kerasulan, tiba-tiba dapat berita orang Parsi menang, kaum penyembah berhala menang, kaum Taghut menang. Maka menjadi satu tamparan yang sangat hebat kepada orang Islam di Mekah. Hampa kata Muhammad betul. Hampa kata agama tauhid betul. Hampa kata agama yang sembah bukan kepada berhala ni betul. Lagu mana orang Rom yang kata lebih kurang dengan hampa jalannya walaupun tak sama satu parti, dia boleh kalah. Geng-geng kami yang sembah dewa-dewa berhala-berhala ni menang. Dia pergi peleceh orang Islam di Mekah ni. Dia pergi peleceh. Maka tuan-tuan, bila benda tu diadukan kepada Nabi, turun ayat Quran. Ayat Quran tadi ni, Ghulibatir Rum ni. Ya? Kemudian Tuhan sambung, amma innahum sayaghlibun tu. Ayat tu panjang lah. Dalam ayat tu Tuhan sebut Islam akan menang. Orang Rom akan menang nanti. Bid'ina sitin, bid'ina sanah kot. Contoh cek lah surah Rum. Bid'in lah, tapi yang poin dia adalah bid'in ini bahasa Arab bermaksud daripada 3 kepada 6, itu bid'in. Macam nafarin 1 sampai 10. Dia istilah-istilah tata bahasa Arab lah. Bid'in bermaksud between 3 to 9. Itu bid'in. Okay, tak tahu apa, tapi bid'in. So tu Allah Ta'ala sebut mereka akan menang dalam tempoh bid'in tahun, antara 3 ke 9 tahun. So tapi poin yang di-highlight di sini adalah Nabi kata, quote ayat Quran, amma innahum sayaghlibun. Ketahuilah hari ini orang Rom kalah, tapi nanti mereka akan menang. Mereka akan menang balik. Maka Abu Bakar dengar Nabi kata macam tu, Abu Bakar nak pergi fight dengan orang Mekah. Ya, fadzakarahu Abu Bakrin lahum. Maka Sayyidina Abu Bakar bawa cerita ni pi kat orang Mekah, kata ni yang kau nak abang gambar. Muhammad, Nabi kami bagi tahu, tak apa, hari ni apa seronok, Parsi menang, tapi nanti tak lama dah Rom akan menang. Padahal Rom pun kafir, Parsi pun kafir. Tapi kenapa bincang ni? Itu nanti ulama bincang, kenapa kita kena sokong ni? Kenapa ada? Sebab dia memberi satu orang kata apa, satu gambaran kepada kita. Macam mana saya nak contoh lagi ni? Contoh saya. Ini memberi satu pengajaran kepada kita, iaitu tentang apa? Ya, Quran dengan hadis ni. Ambil tahu geopolitik antara bangsa. Tu poin dia. Meskipun Nabi duduk dalam Mekah, Abu Bakar dan orang jahiliah di Mekah yang tak ada kena mengena pun dengan Parsi dengan Rom, tetapi mereka ambil tahu, bincang, siap betting lagi. Siapa akan menang? Cakna. Yang tu yang kita tak ada hari ni tu. Ada tapi tak ramai. Kurang cakna. Ada orang kata biar pilah Israel nak tindah Palestin pun bukan kacau kita. Kan? Biar pilah dunia nak terbalik pun bukan kacau kita. Dia tak mau cakna langsung dunia luar. Itu masalah dia. Sebab dalam hadis ni menunjukkan kepada kita Allah Ta'ala kira siap cerita lagi tuan-tuan. Tuhan cerita buat nanti Rom akan menang balik. Saya kalau saya baca seorang-seorang, saya duk kata dalam hati kan, macam Tuhan sporting lah, macam layan kita akan cerita apa nanti Rom akan menang balik kan. Tuan-tuan, maka Abu Bakar seronok. Abu Bakar bagi tahu kat orang Mekah nanti Rom akan menang. Memang Rom akan menang nanti, saya akan cerita tahun bila. Tapi bila Abu Bakar pergi habaq kat orang Mekah, dekat segala Abu Lahab, Abu Jahal semua ni, Umayyah bin Khalaf semua ni, yang Rom akan menang, Rasulullah kami bagi tahu, maka kata depa, faqalu ij'al bainana wa bainaka ajalan. La ni sembang saja tak gunalah, kata Abu Lahab, kata Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf ni. Mau letak duit lah. Terus dekat bini ni. Pasal nak betting je pasal. Kata orang jahiliah Mekah ni, Abu Bakar sembang saja tak guna. Mau letak duit. Tapi mereka tak pakai duit lah, mereka pakai unta. Ya? Dalam syarah hadis sebut unta khulus, unta yang mahal. Ya? Ij'al bainana wa bainaka ajalan
Fa in zaharna kana lana kaza wa kaza wa in zahartum kana lakum kaza wa kaza. Kalau menang, hak ni ambil. Kalau lah Parsi menang nanti, mai kat kami semua unta ni. Kalau lah Rom menang, semua unta tu ambil kat hangpa. Baik, setuju tak tu? Saya sambung Faja'ala ajalan 5 sinin. Okey. Sebab apa jadi 5 sinin ni? Dia tak cerita kat sini. Kat sini cerita detail. Okey. Hadis seterusnya saya petik. Fartahana Abu Bakrin wal musyrikun wa tawada'ur rihan wa qalu li Abi Bakrin kam taj'alu bid'un. Okey, daripada setuju nak buat bet, maka orang musyrikin tanya Abu Bakar. Bid'in ni 3 sampai 9. Kita nak kira berapa? Nak betting kena bagi betul-betul ya. Tak bolehlah kita duk main kita Melani menang berapa? Kalau tak 3-0, 4-0. Tak 4-0, 3-1. Tak 3-1, 2 sama. Mana aci betting tu? Nak habaq betul-betul ya. Berapa? Bid'in 3 sampai 9. Itu bahasa Arab. Orang jahiliah pun faham. Tapi kami nak exact yes. Berapa Abu Bakar? Dia bertanya Abu Bakar. Salasu sinin ila tis'i sinin. 3 sampai 9 nak ambil mana satu? Tidak boleh kat hang seorang Abu Bakar. Apa kata kan? Fasamma bainana wa bainaka wasata. Law ni macam nilah. 3 sampai 9 kita ambil tengah-tengah lah. Orang jahiliah kata kat Abu Bakar. Ni cerita pasal betting ni. Ya. Tantahi ilaih. Qala fasammu bainahum 6 sinin. 6 berapa? 5, 6. Maka setujulah Abu Bakar dengan mereka ni bahawasanya kita tengok sampai tahun ke-6 selepas benda ni turun. Maksudnya 615 Hijrah, campur lagi 6 tahun. Kalau orang Parsi menang ataupun kalau orang Rom tak bangkit kalahkan orang Parsi, bermaksud Parsi masih memegang kejuaraan, maka unta ambil kat orang jahiliah. Kalau orang Rom bangkit menewaskan orang Parsi seperti mana ayat Quran, maka unta dapat kat orang Islam. Baik. Qala famadatis 6 sinin qabla ay yazharu. Maka berlalulah 6 tahun tanpa orang Rom menang. Orang Rom tak menang juga. Ya. Fa aqaza musyrikun rahna Abi Bakrin. Maka orang-orang musyrikin ambillah harta-harta betting Abu Bakar tadi tu. Ambillah harta Abu Bakar tu. Itu yang hadis pertama saya baca tadi tu. Yang qala li Abi Bakrin, Nabi berkata kepada Abu Bakar fi munahabah, dalam pertandingan Abu Bakar dengan orang jahiliah tu, Nabi kata alam ghulibatir rum alla ihtata ya Abu Bakrin fa inna bid'a ma baina salasin ila tis'in. Nabi kata kat Abu Bakar, takkan hang tak perasan bid'in ini 3 sampai 9. Sebab apa hang pi bet 6, hang pi bet lah 9. Korang-korang selamat dah. Maknanya Nabi layan. Tapi nanti ulama bincang lah benda ni berlaku zaman bila. Ya, tapi maksudnya zaman tu spirit nak bagi tahu jangan kalah dengan orang bukan Islam. Jangan kalah. Nabi kira sporting, Nabi kata Abu Bakar hampir bet tahun bila? Tahun ke-5 Rasulullah. Nabi kata Abu Bakar ni bukan saya kata lah. Nabi sebut. Qala Nabi li Abi Bakrin, Nabi berkata kepada Abu Bakar, takkan hang tak tahu 3 sampai 9 tu ambillah 9. Ambillah jalan paling selamat. Pasal orang jahiliah tanya nak letak berapa? Habis 7, 5, 6 berapa? Baik, cerita dia macam tu. Ini hadis yang pertama tadi tu. Okey. Kemudian saya sambung hadis ni. Maka bila berlaku tahun ke-5, Islam Rom tak menang juga. Bila Rom tak menang tuan-tuan, orang musyrikin seronok ni berlaku sebab orang Rom tak menang. Baik. 615 campur 5 tahun. Berapa 6 tahun? Berapa? Tahun 621. Tak menang juga. Bila tak menang, orang musyrikin lagi kuat kekufuran mereka. 622 Hijrah, tahun selepas itu berlaku apa? Masih berlaku apa? Berlaku Hijrah. 622 masih. Lepas tu tuan-tuan, 622 masih berlaku Hijrah. 623 masih berlaku dua benda. Satu, perang yang pertama selepas Hijrah, perang Badar. 623 masih. Dan tahun itu juga berlaku kemenangan Rom. Sebab tu nanti dalam hadis kata, perawi kata, qala Sufyan sami'tu annahum zaharu alaihim yawm badrin. Kata perawi ni sampai
kita pun tak tahu orang Islam gembira ni. Gembira sebab menang Badar dengan menang Rom yang mana satu. Nampak macam menang Rom depa lagi seronok. Sebab apa ni? Kita cerita nah. Falamma dakhalatis sanah as-sabi'ah, bila masuk tahun ke-7, dah masuk 623 Hijrah, zaharatir Rum ala Faris. Menanglah Rom ke atas Parsi. Fa'aba muslimun ala Abi Bakrin tasmiyata sitta sinin. Maka orang Islam ni bakal kata kat Abu Bakar, itulah lain kali buat 9 tahun terus selamat. Biasalah orang ni bila masuk pertandingan tak mau, duduk belakang ni kemas kan. Lain kali bet 9, hampir bet tengok rugi, menang juga. Tahun ke-7 menang dah. 3-9, tahun ke-7 menang. Janji Allah. Bukan Allah Ta'ala tolong orang Rom. Memang tolong lah, tapi bukan bermaksud tolong atas nama dia itu kafir. Tetapi pertolongan ini untuk menguatkan keyakinan terhadap Islam. Pertolongan ini untuk menguatkan kebenaran kata-kata Allah dan Rasulnya. Itu tujuannya. Bukan kita nak tolong sebab Rom tu Rom. Bukan nak bagi kalahkan sebab Parsi tu Parsi. Sebab hari ini Parsi itulah Islam, Rom itulah Barat. Kan? Baik. Li'anna Allah Ta'ala qala fi bid'i sinin wa aslama inda zalik nasun kasirun. Maka kata perawi dalam ni kata apa? 623 Hijrah tu bila dapat berita kemenangan tentera Rom, orang Islam begitu gembira. Sedangkan yang menang tu Rom, Kristian. Tapi orang Islam begitu gembira sebab kebenaran kata-kata Allah terbukti. Tapi masa tu dah di Madinah dah lah. Dan kata perawi, wa aslama inda zalika nasun kasirun. Ramainya orang pakat peluk Islam masa tu. Meskipun mereka di Mekah, mereka dengar berita ni benar kata-kata Muhammad 7 tahun dulu masuk Islam. Itu saya kata tadi tu, benda ni bukan untuk nak tolong orang kafir bagi menang, tapi untuk menguatkan keyakinan terhadap Islam. Meskipun Rom itu Rom, Kristian, Parsi itu penyembah ausan, berhala. Namun kenapa kita cakna tentang mereka? Sebab kadang-kadang benda tu berkait dengan kita. Kadang-kadang benda tu membawa keuntungan kepada kita. Satu. Yang kedua, hadis ini memberi manifestasi bahawa kita ada benda yang kita sama, yang mengikat kita. Apa yang mengikat kecintaan orang Islam Mekah terhadap kerajaan Rom yang mereka tak pernah kenal? Ahlul Kitab. Saya rasa benda ni yang NGO duk buat. Pakai baju Love Jesus semua tu. Nak tarik perhatian. Bukan kita mengesahkan Jesus mereka. Kita sayang Isa kita. Tapi at least bila mereka tengok, do you know Jesus either? Hang kenal Jesus juga kan? Baru mula perbincangan. Sampai hari ni kita kira nak tiba kan? Sebenarnya dia ada sandaran dia. Dia bukan main bubuh ya. Okey. Nak cari kalimatun sawak, Quran sebut kan? Pi cari kalam perbincangan titik-titik yang sama tu. Kita ada 99 titik persamaan, kita abaikan, kita bercakap satu titik perbezaan. Hari ni kerajaan Perak bertukar. Tak okey. MB baru lantik ke? Tak okey. Saya tak mau masuk politik tapi tak tahu tuan rasa macam mana perkembangan politik Malaysia sekarang. Baik ke tak baik macam tu? Tak tahu, saya secara peribadi lah, mungkin saya silap. Saya duduk serumah seorang-seorang, saya rasa macam bagus. Tak tahulah, saya rasa lah. Setengah orang dia kata macam tak boleh Ustaz, tak stabil lah. Di sini PH bergaduh dengan UMNO, di sini PH nak baik dengan UMNO, di sini PAH dengan UMNO, di sini. Tapi saya rasa kalau benda tu berlaku, at least pergaduhan tu tak teruk sangat lah. Pasal nak kata teruk sangat pun, dalam kerajaan ni aku geng dengan hang. Dalam kerajaan tu aku bergaduh dengan hang. Tak tahulah kan. Pandangan peribadi saya lah kan. Jadi total politik lagu tu lah tuan-tuan. Kan? Tak masuk penat lah. Baik. Maka ambil tahu cakna tu poin dia, dan perbincangan tentang benda-benda yang ambil tahu tentang geopolitik antarabangsa, pasal benda-benda luar. Tapi benda ni berlaku tuan-tuan. Benda ni Imam Tirmizi sebut benda ini berlaku sebelum turunnya larangan kepada betting, judi. Nah jelas. Peristiwa ni berlaku sebelum turunnya larangan kepada betting. Ada sebutlah hadis ni. Ada sebutlah ni. Okey. Peristiwa ni berlaku sebelum turun ayat larangan kepada judi. Maka Nabi kata kepada Abu Bakar, tambah lagi duit. Kenapa hampir tak banyak tu? Hampir tambah balik duit, minta naik bagi 9. Minta naik bagi 9 tapi orang Jahiliah tak mau.
Tu orang jelas sapu habis unta Abu Bakar tu menang kat depa betting. Tapi tak apalah. Orang kafir dapat keuntungan betting, orang Islam dapat keuntungan, ramainya orang masuk Islam. Kadang-kadang kita kalah peringkat awal itu, orang gelak ingat kita kalah. Rupanya kemenangan kita lebih besar di kemudian hari. Mungkin peringkat permulaan orang nampak kita kalah dan rugi, dengan satu dua benda yang kita kehilangan, tapi kita nak untung lagi besar di kemudian hari. Tapi kadang-kadang kita kalah awal, lepas tu syarikat tu katuk, rugi terus. I share, kan? Rugi awal, rugi kemudian. Tak tahulah. Tapi nak kata kat orang pun tak boleh. Orang tak ada duit. Kadang-kadang dia pun usaha juga nak cari kan ruang. Tapi nak buat macam mana, kena tipu kan? Tak tahulah, tak pandai kata. Tapi orang susah. Itu point saya adalah orang susah. Orang akan cuba macam-macam cara untuk dapatkan duit. Susah hati tuan-tuan. Kita susah hati. Baik. So itu yang berlaku. Hazal hadis sahih hasan gharib. Hazal hadis gharib. Hasan gharib ni istilah Imam Tirmizi. Iaitu hadis tu perawi dia siqah. Perawi dia semua siqah. Okey. Tetapi jalur yang dibawa ini ada berlaku tafarrud. Tafarrud ni banyak jalan, tiba-tiba mai kat peringkat ni seorang je riwayat. Ataupun ada dalam satu segi yang lain bila sebut hasan gharib ini dalam banyak perawi ni semua siqah. Perawi yang saya baca tadi ni. Nasr bin Ali Al-Jumahi Al-Jahnabi, Mu'tamir bin Sulaiman an abihi an Sulaiman A'mash an Atiyah an Abi Sa'id. Kemah. Tapi kata ni ada seorang ada problem. Dalam hadis yang ni yang ada problem adalah Atiyah bin Sa'ad Al-Janadah Al-Aufi. Imam Tirmizi sebut sebab dia ni saduq, dia ni taklah penipu. Dia saduq, dia benar. Dia saduq ni bawah sikit pada siqah lah, dia benar tapi tak trusted sangat. Yukhti'u kasiran, tapi dia banyak kali buat silap. Ya, wa kana syi'an mudlisan, dan ni juga condong kepada syiah dan tadlis. Mudlisan ni orang yang suka tadlis. Kalau tuan-tuan jumpa dalam bacaan buku depan ni, dia ini perawi yang tadlis. Tadlis bermaksud dia skip riwayat. Al-Jurjani sebut di dalam du'afa, kamil du'afa ar-rijal, dan juga apa nama ni Muhammad. Satu lagi saya tak ingat nama. Kitab-kitab para perawi ni, tapi yang Al-Jurjani sebut Atiyah ni dia berguru dengan tok guru dia nama Kalbi. Tok guru dia ni berguru dengan Abu Sa'id Al-Khudri kat sini ada Bila Abu Sa'id meninggal, Atiyah ni pergi berguru dengan Kalbi ni, pergi berguru. Tetapi bila dia dah habis mengaji, Atiyah ni dia pergi cerita ke anak murid dia tak habaq nama tok guru dia, Kalbi ni. Dia habaq, aku ambil daripada Sa'id, Abu Sa'id Al-Khudri. Itu tadlis. Dia skip. Sebab tu tuan-tuan tengok dalam hadis ni, an abihi an Sulaiman A'mash an Atiyah an Abi Sa'id. Daripada A'mash, daripada Atiyah, daripada Sa'id. Rupanya di tengah-tengah ni ada orang lain, tok guru dia. Dia tak sebut. Ya? Atiyah bukan dia wafat tahun 100 Allahumma salli ala Muhammad 127 Hijrah dia wafat. Nak kata sahabat ataupun tidak pasal Anas pun wafat 100 lebih juga. Tapi dalam Jurjani du'afa ar-rijal tu dia sebut tabi'in yang awal. Tapi macam itulah dia penamaan kepada macam ni. Dia penamaan kepada sahabat ni ada kadang-kadang depa berbeza sebab ada orang yang dia hidup zaman Nabi tapi dia tak Islam zaman tu. Jadi setengah ulama yang syadid dia kata depa ni bukan sahabat, depa ni mukhadram. Mukhadram saya pernah sebut dulu kan. Ada yang kata tak memang sahabat. Itu yang jadi permisalan sikit. Tapi saya berpandangan menurut Jurjani yang saya follow, kitab itu yang saya baca tadi baru baca, dia antara tabi'in yang awal. Selamat sikitlah macam tu kan. Sebab apa? Saya bagi contoh macam ni. Abu Sa'id Al-Khudri, bawah Abu Sa'id ada anak murid nama Al-Kalbi. Bawah Al-Kalbi barulah Atiyah ni. Atiyah ni orang Kufah. Sebab tu Imam Tirmizi kata Syi'an, dia ni Syiah. Tapi Syiah zaman tu kita kena berbincang balik. Bukan Syiah akidah, dia Syiah politik. Sebab tu Imam Tirmizi riwayat daripada dia. Setengah orang kata tengok Imam Tirmizi riwayat pada perawi Syiah. Dia bukan Syiah yang kita faham macam hari ni. Dia Syiah tahun zaman Kufah ni, Syiah politik. Syiah yang menyokong side belah Sayyidina Ali, belah Sayyidina Ali dan anak-anak lah kan. Orang Kufah, kita pernah bincang itu sebelumnya. Jadi bila mana Atiyah ni dia tak sebut nama tok guru dia, dia pergi sebut nama yang atas lagi ni disebut sebagai tadlis.
Tadlis ni skip perawi. Orang bincang, kenapa skip? Kita melihat sebenarnya tradisi hadis ni seronok tuan-tuan. Kalau tuan-tuan minat CIA, FBI, tuan-tuan mengaji. Pasal kita jadi nak menyiasat. Rupanya ada sejenis perawi yang nama tok guru atas dia ni tak berapa masyhur. Orang tak berapa kenal. Tapi nama tok guru kepada tok guru dia ni kira top lah. Kira kita cerita korang, apa tahu tak? Apa nama Profesor Syekh Naqi Al-Atas. Aku berguru dengan dia. Orang dengar tu dia ni anak murid Syekh Naqi. Kan? Padahal Syekh Naqi tu ada anak murid. Lecturer kita, orang tak kenal. Kita mengaji dengan lecturer kita. Lecturer kita ambil dekat dia. Kita kata, aku abang nama lecturer aku, kira jatuh lah. Aku abang terus nama Syekh. Lagu tu lah. Lagu tu jadi pun. Satu. Yang kedua, kadang-kadang nama tok guru dia betul ada sedikit problem. Ada sedikit, kalau dia sebut, mengundang fitnah. Kadang-kadang dia sembunyikan, tapi dia bukan sembunyikan. Dia tak sebut nama. Itu disebut sebagai, ada istilah dia. Riwayati bil mubham macam itulah. Meriwayatkan dengan mubham. Saya bagi contoh teruslah. Imam Syafi'i pernah ada seorang macam ni. Dia sebut haddatsana man la attahim. Telah meriwayatkan kepada aku satu orang lelaki yang aku tak mau kata kat dia. Tok guru Imam Syafi'i tahulah nama tok guru tu, tapi dia tak mau sebut. Sebab tok guru tu dia ada masalah sikit. Orang tuduh dia ini problem sikit. Tapi Imam Syafi'i kenal dia tak problem. Tetapi demi menjaga kemaslahatan, takut orang fikir bukan-bukan, takut fitnah dan sebagainya, dia sembunyikan. Tapi berbeza dengan tadlis. Tadlis dia tak abang terus. Kan? Dia seolah-olah macam skip. Tapi Imam Syafi'i dia abang. Cuma dia tak sebut nama, mubham. Dia kata telah meriwayatkan kepada aku haddatsani man la attahim. Telah meriwayatkan kepada aku seorang yang aku tak mau kata kat dia. Ini tok guru Imam Syafi'i di Mekah. Saya tak ingat nama tu. Allahumma salli tak mai. Okey, tapi benda tu berlaku. Okey, tapi riwayat Atiyah ini diragui. Tapi dia seorang aja. Lelaki yang lain macam A'mash, semua ni semua tokoh-tokoh hadis yang besar. Sebab tu kata Imam Tirmizi, Hasan Gharib. Perawi ni semua kuat. Tapi macam mana bila benda Atiyah ni seorang, so ada masalah sikit, kena ragu lah. Tetapi tak jatuh sampai tahap lemah, tak jatuh sampai tahap palsu sebab ada mutabaah dengan syawahid. Ada riwayat orang lain yang cerita benda yang sama. So kuat. Poin dia adalah kuat lah, poin saya. Saya saja macam mana saya nak kata, saya cuba nak bagi tahu hadis ni kuat. Tu lah. Tapi alang-alang saya cerita bila teknikal dia kan. Sebab tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan bisa dengar tak hadis bila Nabi nak naik burak, lepas tu burak duduk tak diam. Tak mau bagi Nabi naik kan. Bila kita buka di dalam hadis-hadis tentang Isra' Mi'raj, Bukhari, Muslim dan sebagainya, tak jumpa. Sebab cerita utitu bil burak fahiya dabbatul abyad, telah didatangkan kepada aku burak, binatang yang putih, tawilu minal himar wa adna minal baqal, lebih tinggi daripada himar, lebih rendah daripada baqal. Aku naik dia, kami terus pergi naik langit. Hadis Bukhari, hadis Muslim dan beberapa hadis yang kuat. Jadi bila cerita yang mai kat kita, buruk duk tak diam apa semua ni kan, maka orang yang cepat menuduh, dia akan kata hangpa tengok apa duk mai hadis palsu lah apa cerita. Kebetulan saya kena kaji, kebetulan. Bila kena kaji ni kena cari sungguh-sungguh. Saya cari tuan-tuan, ada jumpa. Ada yang buruk tak mau duk tak diam. Sampai Jibril marah dia, "Hei, hang tak malu ke? Hang tak tahu ke siapa duduk atas hang ni? Manusia paling mulia atas dunia." Tapi hadis itu duduk dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Tabari. Imam Tabari buat main sanad dia, tapi ada problem sebab sanad itu nampak macam perawi yang atas tu tak jumpa dengan Anas bin Malik. Sebab an Qatadah, an Anas bin Malik, Qatadah pun tak ada, pi Anas terus. Jadi ada problem. Lepas tu saya cari lagi. Tuan-tuan, rupanya kita jumpa benda ni dalam Musnad Ahmad satu lagi dalam Sunan Tirmizi. Yang menurut penilaian para perawi hadis, menurut penilaian para ulama hadis ini sahih, kuat. Dan bila saya buat takhrij, kesemua ini adalah siqah. Rupanya hadis tu kuat. Iaitu yang apa? Yang burak tu duduk tak diam tu. Jadi tuan-tuan,
Bila orang kata hadis ni lemah, memang lemah lah sebab perawi lemah. Tetapi dia akan jadi hasan, jadi kuat, bukan jadi, dia tak boleh jadi sahih terus. Tapi jadi dikuatkan sebab sokongan lagi dua riwayat ni. Dia cerita macam ni tuan. Hadis yang sama, orang ni cerita kita tak percaya. Orang dia ni biasa bohong. Tapi orang lain cerita, dia ni cerita betul. Tapi cerita yang sama. So automatik cerita ni jadi betul ya. Tu dia panggil mutaba'ah. Sokongan riwayat. Jadi kuat. Tuan-tuan doakan saya pasal ni saya punya kerja sekarang saya kena buat cari hadis-hadis ulama kitab turas, kitab Jawi Melayu ni. Yang orang duk kata-kata tu, saya kena cari balik satu-satu untuk membuktikan kalau saya kita kena kata saya, kalau palsu kita kena kata palsu lah, kena jujur lah kan. Saya duk cari. Alhamdulillah lah setakat lah. Alhamdulillah lah. Rupanya tuan-tuan guru kita dalam kitab-kitab Jawi Melayu ni hebat. Cuma kadang-kadang kita tak jumpa. Bila kita kena buat pengkajian yang serius, rupanya kita jumpa. Seronok tuan-tuan, seronok. Okey. Saja cerita kat tuan-tuan pasal tuan-tuan support saya belajar tu. Nak ceritalah bagi tuan-tuan seronok kan. Kesan dia, kesan belajar. Baik, saya sambung lah. Boleh ke bunyi yang tadi ni? Boleh sikit lagi. Okey. Jadi tuan-tuan selesai lah. Maksudnya 623 orang Rom menang. Selepas perang Badar, Islam pun ramai pakai masuk Islam. Baik, nak tu Rom menang, okey, baik. Okey. Saya sambung Ini Maulana Abu Hasan cerita. Pertarungan semacam ini seringkali terjadi antara kaum Yahudi dan Nasrani. Sehubungan dengan hal ini, Al-Maqrizi menyebutkan dalam bukunya Al-Khattat. Saya tak jumpa lagi buku ni. Di masa pemerintahan Kaisar Phocas, Raja Phocas ini Raja Parsi. Tuan-tuan cari di internet, banyak kajian tentang Raja Phocas, menarik. Cuma ejaannya P-O-K-A-S, sini P-H-O sebab terjemahan Indonesia kan. Raja Persia pernah mengirimkan pasukan ke Syria dan Mesir. Selama dalam penyerbuan itu, banyak gereja di kota Al-Quds dan kawasan Syria dan Palestin dihancurkan. Kaum Nasrani dibunuh. Kemudian penyerbuan itu sampai ke Mesir. Di Mesir pun jumlah kaum Nasrani yang dibunuh tidak kalah jumlahnya dengan kawasan Syria. Tuan-tuan ingat tak? Episod tu. Sebelum kita simak pasal orang Kristian meliputi belah barat, belah Rom dan belah Mesir kan. Orang Kristian Mesir dengan orang Kristian belah Syria, belah Rom tak setuju kan. Kita cerita sebelum ni ingat. Mai orang Parsi, hampa tak setuju sangat, dua-dua aku tiba. Kristian Mesir pun kena, Kristian Syria, Palestin dan ke atas pun kena. Bila Raja Phocas ni hantar tentera. Dalam dimensi itu ada orang-orang Yahudi yang terbuang. Yahudi sangat dibenci sebab Yahudilah yang buat komplot bunuh Nabi Isa. Jadi Yahudi hidup dalam buangan, pi merata orang tak mau ni. Tiba-tiba bila mai bantuan luar, orang Parsi out of nowhere yang mai serang Rom, orang Yahudi yang jadi terbuang minoriti ni ambil kesempatan. Dia panggil apa? Duri dalam daging ke no? Dia rakyat negara kita, tapi dia minoriti. Mai pasukan luar serang negara kita, dia bangkit pergi sokong penjajah. Macam tu. Jadi Yahudi ni sepatutnya sokong Rom, sokong orang Kristian sebab satu negara. Dah, dia pergi sokong orang Parsi, dia yang buka jalan. Jahat Yahudi. Tengok apa jadi tuan-tuan. Al-Maqrizi meneruskan keterangannya setelah menerangkan kemenangan Parsi. So orang Parsi jarah habis, runtuh habis kerajaan-kerajaan orang Kristian ni. Kemudian waktu itu kaum Yahudi benar-benar mengadakan sejumlah pemberontakan di kota Sor dan kota-kota lainnya, melampiaskan dendam mereka terhadap kaum Nasrani. Dia berkata masa ni kami nak balas balik. Mereka ambil kesempatan bila orang Parsi masuk, mereka pun pergi buka jalan, pergi bagi maklumat, pergi pukul orang Nasrani. Disebut oleh Maqrizi lebih teruk daripada orang Parsi buat. Orang Yahudi buat kepada orang Nasrani lebih teruk daripada orang Parsi buat. Orang teruk tu. Baik. Saya sambung. Dalam pertarungan itu, kaum Yahudi berjumlah 20,000 orang. Mereka berhasil membunuh orang Nasrani yang besar jumlahnya dan berjaya menghancurkan banyak gereja Nasrani. Okey, baik. Maka depa bila orang Kristian teruk kena ni, benda ni tuan-tuan, orang Kristian pernah buat kat orang Islam. Zaman Mongol masuk, tapi saya tak mau cerita takut kita pening. Tapi lebih kurang lagu tu, perangai dia. Baik, saya cerita ni dulu. Maka Yahudi bangkit pergi bunuh orang Kristian. Maqrizi kata orang Yahudi bunuh lagi teruk daripada orang Parsi buat. Sampai mati, kena bunuh, kena rendam, kena baling kat dalam tengah binatang buah. Orang Yahudi buat.
Lepas tu tuan-tuan, Herakles. Sebab tu Herakles banyak dalam hadis kan. Nabi hantar surat kat Herakles. Herakles tanya Abu Sufyan. That was the same Herakles yang dibincang dalam ni. Nak kata 24 Hijrah. Yang dalam hadis dengan yang dalam ini sama. Same guy, Herakles tu. Herakles yang sama tanya Abu Sufyan. Herakles yang sama saya rasa yang hantar surat dekat Nabi. Tapi Herakles yang hantar surat dekat Muawiyah tu saya tak pasti. Yang Herakles kata kat Muawiyah, hang nak aku bunuh Ali? Muawiyah kata apa? Jangan nak kalut lah, orang Islam gaduh. Tapi yang tu saya tak siasat lagi. Tapi disebut dalam hadis Herakles juga nama dia. Saya tak pasti Herakles ni gelaran ke nama. Saya tengok saya silap lagi. Adakah Herakles ni nama ataupun gelaran macam Fir'aun? Tuan-tuan sure tak? Jadi benda duk rakaman ni, jadi seraya awak kita pun lah kan. Tak apa, kita bakal check sama-sama lah no. Baik. Dia dah duduk kat meja ni, doktor teringat saya duduk ceramah masa zaman bujang tu kat belah ni kan no. Surau ni kan, meja pertama kita belah sini tu dulu, lepas tu baru pergi sana. Baik. Baik, tak apalah. Herakles dengar cerita. Herakles ni duduk mana ni? Herakles ni, dia masa tahun 615, dia kalah dah. Dia dikurung dalam istana dia dekat Constantinople. Lepas tu berlaku plot, dia buat lagu mana saya pun tak sure. Tapi saya buka banyak catatan kata berlaku satu perkara menarik. Herakles penanya orang Parsi. Tuan-tuan cari, saya cari tak jumpa semalam. Apa yang dia buat? Saya buka Arab, orang putih, Melayu, Indonesia, tak jumpa apa yang Herakles buat. Tapi semua kata Herakles memperdaya orang Parsi di istana Konstantin tu sampai dia bebas. Dia dikurung dalam istana dia kat Istanbul tu. Dia memperdaya orang Parsi, dia keluar nanti saat. Dia buat main kekuatan tentera Rom, dia pergi lawan balik, usir Parsi lari. Itu yang 623 Hijrah Parsi Rom menang. Tak apalah tuan-tuan. Bila menang dekat Rom, menang pula disebut oleh para ulama. Al-Maqrizi juga menyebutkan menang yang sangat besar sampai orang Parsi tak berani usik dah. Kekuatan Rom yang main lepas tu, pimpinan Herakles ni. Bila terusir semua, Herakles masuk ke Syria dan sebagainya. Herakles ni kan dia duduk dalam tahanan di istana. Orang Parsi kurung dalam istana dia. Dia tak tahu cerita. Bila dia dah keluar dah, dia bunuh habis orang Parsi, dia halau orang Parsi lari. Orang Yahudi pi jumpa dia. Long live tuanku daulat tuanku Terima kasihlah Raja Herakles pakak mai tolong kita sama-sama geng-geng kita ni, geng-geng Nasrani dengan Yahudi ni. Hei orang Parsi ni, orang Yahudi punya perangai. Herakles pun punya seronok. Orang Yahudi mai ni, mai jamu dia, mai hadiahkan dia. Tuan-tuan, orang Yahudi ni Nabi Isa lawan awal lagi. Nabi Isa lawan, saya contoh tu jadi complicated pula no. Bila Nabi Isa ditugaskan untuk menarik balik orang Bani Israel masuk ke ajaran Islam yang sebenar, depa lawan antara yang mengecewakan Nabi Isa adalah bila mana depa menukar agama mereka kepada bisnes. Dalam Bible sebut, depa buka bank-bank untuk menukar, untuk menjual agama. Nabi Isa yang disebut dalam Bible yang Nabi Isa baling bangku rukih tu geram kat depa. Depa geram bila Nabi Isa menggugat, maka depa plot dengan raja apa masa tu Herodes ke? Raja Herod kan untuk bunuh Nabi Isa. Tu yang orang Yahudi bunuh Nabi Isa pasal menggugat kekuatan depa. Kekuatan bila mana depa dapat keuntungan daripada agama. Itu yang orang Yahudi bunuh Nabi Isa. Betul orang Kristian benci orang Yahudi. Ini berlaku yang awal lagi lah. Okey. Baik. Jadi bila orang Yahudi dapat tahu Herakles menang, halau orang Parsi, orang Yahudi pergi jumpa Herakles bagi duit. Orang Yahudi memang kaya. Memang kaya sejak dulu tu yang kita bincang malam tu. Rockefeller Foundation, tempat pelapas semua orang Yahudi mendanai. Memang mereka ada duit, mereka bagi dana. Mereka memang ada duit. Ini anti-vax marah pula. Saya tak tahulah tuan-tuan, tapi nak berlaku adil kepada golongan anti-vaksin, kalau perbincangan mereka itu berkenaan dengan konten, berkenaan dengan bahan-bahan dalam tu, saya kira kita boleh buka perbincangan, buka pintu perbincangan. Okey, tak apa bincang secara akademik. Tapi kalau melibatkan sampai label dajjal dan sebagainya, itu yang saya tak suka. Tapi kalau sekadar perbincangan bahan-bahan konten yang ilmiah yang tak berlaku, tak perlu bergaduh, saya rasa okey. Bincang kan. Itu yang kita tak mau label tu. Baik. Saya sambung. Maka orang Yahudi pergi jumpa Herakles, jamu bagi duit apa semua ni, lepas tengah dah saya nak pergi cepat-cepat. Maka orang Yahudi kata, boleh tak tuanku sumpah dengan nama Tuhan, tuanku takkan apa-apakan kami. Herakles kata, siapa aku nak apa-apakan hampa rakyat beta. Orang Yahudi kan duduk bawah Rom sebelum ni. Okeylah, sumpah lah. Betul ni sumpah? Betul lah sumpah Ni saya terjemah bahasa kita ni. Saya lepas tengah Okey, sumpah. Baik. Okey.
Raja Rom Heraklius telah sumpah tidak akan apa-apakan orang Yahudi. Raja Rom tak tahu cerita sebenar. Orang Yahudi lah paling kurang ajar sekali masa dia dalam tahanan dulu. Maka Raja Rom pun sambunglah pergi melawat segala pemuka-pemuka Nasrani, bincang-bincang semua. Maka orang Nasrani tanya Heraklius, betulkah tuanku dah sumpah nak lindungi orang Yahudi? Heraklius kata betul ya. Dia kan rakyat kita. Dia kan kita punya side. Dia kan kita punya pakatan. Maka kata orang Nasrani, tuanku tak baca Facebook lah. Ini saya tambah. Depa ni yang paling tak guna kali tunggu. Depa ni yang buka jalan dekat orang Parsi sebelum ni. Masa orang Parsi jajah kita, orang Yahudi paling teruk sekali. Orang Nasrani mungkin, orang Parsi mungkin depa tolak kita jatuh. Tapi orang Yahudi mai pijak kepala kita. Macam itulah saya terjemah bahasa mudah ni. Patut tuanku hukum depa. Kata Heraklius, beta tak tahu cerita. Tapi beta dah sumpah dah macam mana. Kata orang Nasrani, undang-undang dalam negeri ni kanda yang bikin. Boleh ubah. Terus para pemuka, para rahib Nasrani berbincang bagaimana untuk bayar nak settlekan sumpah Raja Heraklius ni. Macam kita yang orang Islam, kita ada kafarat sumpah kan? Sama. Maka tuan-tuan, para pemuka agama Nasrani memberikan fatwa kepada Heraklius tentang bolehnya membatalkan sumpah dengan tebusan puasa pada hari Jumaat setiap tahun yang akan dilakukan oleh penduduk Nasrani sepanjang zaman. Saya rasa di setengah tempat, semisal di Rusia, ni pun saya dapat dalam internet, mungkin saya salah, internet bukan semua betul kan. Tapi masih diamalkan. Disebut sebagai Jumaat yang suci. Jumaat yang suci, tuan-tuan cuba carilah artikel tentang tu. Masih diamalkan di setengah kawasan, terutamanya kawasan Katolik. Okay, diamalkan. Tapi kalau tuan-tuan refer dekat Amerika, England, saya tak buat lah sebab England ni dia punya mazhab dia apa? Christian England ni. Dia satu nama yang lain. Dia bukan Katolik, bukan Ortodok, dia apa? Apa dia tu? Anglican tu kan? Anglican tu England punya pasal dia jadi Christian national lah kan. Dia jadi Kristen kebangsaan lah. Anglican. Okay, baik. Tak apa. Tapi masih diamalkan Jumaat suci, iaitu pada satu hari Jumaat seluruh orang Kristian kena puasa. Nampak tak agama bila jadi agama bila jadi alat politik jadi gitu kan. Tambah untuk membatalkan sumpah, kita kena puasa ramai-ramai untuk Heraklius. Setiap hari ada satu hari Jumaat yang suci, kita putuskan certain hari lah. So bila sepanjang zaman kena puasa sampai hari ni. Okay, tapi minoriti saja yang buat sekarang misalnya. Okay, dia pun tak ikut agama yang betul. Maka tuan-tuan, dengan jadinya begitu, maka tertebuslah sumpah, maka Heraklius boleh bunuh orang Yahudi. Okey, maka tuan-tuan, fatwa tersebut diterima dengan baik oleh Kaisar Heraklius, dan Kaisar dengan segera Kaisar mengadakan, Kaisar ni Heraklius lah, mengadakan penindasan terhadap kaum Yahudi sehingga tidak ada seorang Yahudi pun yang dapat menyelamatkan diri darinya kecuali yang sempat melarikan diri ataupun bersembunyi. Okay. Dalam riwayat yang lain di atas dapat ditarik kesimpulan bahawa betapa besarnya kekejaman yang telah dilakukan oleh kaum Nasrani dan kaum Yahudi pada masa itu. Sedikit pun mereka sudah tidak mengenal arti kemanusiaan. Maknanya teruk lah. Senang abang poin saya adalah teruk. Okay. Raja Heraklius bunuh dan buru Yahudi sampai lari bersembunyi merata tempat. Okay. Itulah nasib bangsa Yahudi yang biadab lah. Yang biadab dan tuan-tuan tahulah Yahudi tak urai tasyad lah orang Yahudi ni no. Yahudi lah antara yang paling duk promote Rasulullah. Mereka lah yang paling duk promote. Dia kata nanti muat Rasul kami mai, hampa boleh buat. Lah hampa boleh hina kami. Orang Yahudi. Mereka yang, tuan-tuan, saya nak sikit ya, 1 minit. Kita baca sejarah Islam, sirah Islam. Di Yasrib, Aus dengan Khazraj tak setuju kan? Kaum Ansar, Aus dan Khazraj bergaduh kan? Siapa yang menyatukan mereka? Rasulullah lah. Tapi kalau kita baca sejarah silam Yasrib, qabla al-hijrah, sebelum berlaku hijrah, yang menyebabkan Aus dan Khazraj bergaduh, Yahudi Madinah. Dia tak boleh tengok bumi putera bersatu. Sebab kalau bersatu, dia akan susah hati. So dia pastikan Aus dan Khazraj bergaduh. Itu raja orang Yahudi Madinah. Dan dialah yang paling kuat kata, nanti Rasul kami mai, hamba boleh buat. Tapi bila mai sungguh Rasul itu, yang mereka expect orang Israel, rupanya orang Arab, mereka sendiri yang tolak. Itu perangai orang Yahudi. Sampai orang Madinah heran. Dulu hampa yang nak sangat Rasul ni.
Bila kami buat main Rasul ni, hampa pula tolak. Dia kata dia tak iktiraf kalau Rasul itu bukan Yahudi, bukan Israel. Dia nak Rasul itu Israel. Itu orang Israel yang lawan Tuhan kerana rasisnya mereka yang sangat tebal. Wallahu ta'ala alam. Kita sambung bulan depan. Kita akan masuk tentang Parsi. Dan tak silap saya, dia akan pergi sampai ke Buddha, China dan India. Menarik lah. Lepas tu masuk bab 2 baru kita pergi perbincangan yang serius lagi. Nah, sekarang ni kita pergi kepada pandangan sarwa, akar perbincangan. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ifdal mursalin wa ilhama malakatil muqarrabin wa ahdina fi dayatil arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al lana fila wala ma'ana wa la matba'una syaqiyyan la matuda wala mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.